Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dalam pengajian At-Tara'iqus Syafiyah wal Qawa'idus Safiyah, teknik faham dan hadam kata dasar Al-Quranul Karim. Kita dalam siri yang ke-150. Tuan-tuan, kita membincangkan mengenai dengan kata dasar Al-Quran, iaitu Qamus Al-Quran, dan juga slot yang kedua kita adalah Tadabbur Al-Quranul Karim. Dan kitab ini hanya terbatas bahasa Nahu dan juga Sharaf, kaedah-kaedah dalam Nahu dan juga Sharaf yang diguna pakai dalam Al-Quran sahaja. Kalau ikutkan Nahu dan Sharaf ini amat luas. Buku ini hanya membincangkan apa yang disebut dalam Quran sahaja. Sekarang semuanya telah kita bincangkan. Tuan-tuan boleh refer balik daripada episod yang pertama sehingga ke hari ini. Tuan-tuan boleh layari page Facebook kami Pusat Tahfiz At-Taqwa, boleh layari YouTube kami Pusat Ilmu At-Taqwa. Di sana kita telah bincangkan perkara-perkara yang saya sebutkan tadi. Cuma sekarang ini kita dalam pengajian Qamus Al-Quran, kata dasar Al-Quran, root words. Dan tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, kita dalam Qamus Al-Quran kita dah khatam kali yang ini, masuk kali yang ketiga. Tapi bukan benda yang sama, bukan kalimat yang sama, kerana kali yang pertama, pusingan pertama Qamus Al-Quran, kita mencari perkataan yang kerap sering berulang dalam Al-Quranul Karim. Kemudian pusingan yang kedua, kita cari perkataan yang tak kerap, mungkin 3 kali 4 kali dalam Quran. Tapi pusingan yang terakhir ini, pusingan ketiga, kita hanya cari satu kotak merah, iaitu perkataan ini mungkin sekali, mungkin 2 kali yang berulang dalam Al-Quranul Karim. Alhamdulillah tuan-tuan, kita hari ini kita mulakan hari Jumaat yang mulia, iaitu Sayyidul Ayyam. Marilah kita selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita sambung pengajian kita pada muka surat yang ke-72. Kita mulakan dengan huruf ba, mencari satu kotak merah. Alhamdulillah, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tengok muka surat 72, ba hamzah ra, bi'run. Bi'run maknanya telaga, perigi, telaga. Dalam Quran disebutkan wa bi'rim mu'attalatin wa qasrim mashid. Okey. Bi'run ni makna hafirah, satu lubang. Ialah bila telaga mesti ada lubang, lubang untuk takungan air. Cuma bila sebut bi'run, dia satu lubang yang yustaru ra'suha, iaitu dia atasnya tertutup. Telaga tapi tertutup. Sama ada tertutup tersebut supaya orang tak jatuh. Dia ada satu lagi perkataan dalam bahasa Arab dipanggil jubbun. Falamma zahabu bihi wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabatil jubb wa awhayna ilayhi latunabbi'annahum bi amrihim hadha wa hum la yash'urun. Dalam surah Yusuf juz 12, jub bermaksud telaga juga perigi, yang mana ikhwatu Yusuf, adik-beradik Nabi Yusuf, mereka hasad kerana Nabi Yusuf dan juga Bunyamin adalah adik-beradik. Mereka juga adik-beradik sebab apa? Tapi tak seibu. Jadi mereka cemburu kerana kesayangan Nabi Yaqub alaihi salatu wasalam terhadap anaknya Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam mengatasi adik-beradik yang lain. Maka mereka membuat satu sabotage, perancangan jahat. Mereka bawa keluar Nabi Yusuf,
mereka nak bunuh Nabi Yusuf, mereka simpan, mereka campakkan dalam perigi, fil jub. Kemudian Nabi Yusuf, satu rombongan datang, tengok ada seorang kanak-kanak, mereka ambil dan mereka jual sebagai hamba. Kisahnya panjang, kita baca dalam surah Yusuf. Kita lihat di dalam Quranul Karim, bi'run ni daripada mi'bar. Mi'bar jamak dia ma'abir, iaitu telaga lah. Bi'run. Tuan-tuan lihat juzuk 17 dalam suratul, apa nama tu? Suratul Hajj, juzuk 17. Juzuk 17 berapa lai tu? 8 lai, juzuk 17. Mana dia? Tuan-tuan lihat juzuk 17, 8 lai, bermula pada juzuk 17, iaitu muka surat 337. Ayat ke-45. فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ. Berapa banyaknya kota yang kami telah binasakan. فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا. Okey. Wahia zalimatun, dalam keadaan penghuni kota tersebut membuat kezaliman. Fahiya khawiyah, maka tembok-tembok kota itu roboh. Khawiyah, menutup atap-atapnya. Ala urusyiha, atapnya, menutup atap-atapnya. Roboh ke atas atapnya. Berapa banyak pula faka'ayyin min qaryatin faka'ayyin min bi'rin. Makna ataf ma'tuf tu. Faka'ayyin min qaryatin sampai fahiya khawiyatun ala urushiha, sampai situ. Kemudian wabi'rin tu ataf daripada ayat yang sebelum dan dengan ayat yang sebelumnya. Faka'ayyin min qaryatin faka'ayyin min bi'rin mu'attalatin wa qasrin mashid. Betapa banyaknya perigi yang telah ditinggalkan. Mu'attalah, bi'rin mu'attalah, perigi yang telah dicutikan. Mu'attalah, yaumul mu'attalah, cuti. Mana cuti apa? Manusia tak buat kerja apa, rehat. Begitulah juga bila mana perigi yang dicutikan, mana dibiarkan, ditinggalkan. Okey. Wa qasrim mashid, dan istana tinggi yang tinggi telah kosong ditinggalkan juga. Wa qasrim mashid. Wa qasrim mashidin, perigi yang ditinggalkan, dan juga istana yang kukuh itu juga mu'attalatun, ditinggalkan. Okey, mu'attal, qasrim mashid, mu'attal. Okey, tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan lihat mu'attal ni ada juga dalam suratul, nanti kita bincang, cuma ada juga dalam suratul Al-Kuwiras, juzuk yang ke-30. Ditanda hari kiamat lah. Harta dah tak bernilai daripada hari kiamat nanti. Tuan-tuan lihat pada ayat ke-7, muka surat 586. Suratul Takwir, bukan Kuwirat, suratul Takwir. Okey. Ayat yang keempat. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal 'isharu 'uttilat wa idzal wuhushu husyirat. Nombor 4, wa idzal, ayat keempat, wa idzal 'isharu 'uttilat. Okey, apabila unta-unta yang bunting, bihar, unta-unta yang bunting, bukan bahrun, bukan plural kepada bahrun, bahrun lautan, jamak dia bihar. Tapi di sini bihar bukan bermakna lautan, bukan. Tapi bihar adalah unta-unta yang bunting. Utilat, dicutikan. Apa makna utilat? Iaitu dibiarkan. Kerana kalau kita katakan kereta rosak, as-sayyaratu mu'attalah,
kereta tu rosak, mu'attalah, tak boleh pakai, rosak. Jadi bila mana unta-unta ni utilat, rosak, tidak digunakan, tidak terbiar. Kalau kereta rosak kan terbiar. Jadi utilat daripada utilah juga makna cuti, iaitu dibiarkan. Kerana unta yang bunting ni harga dia mahal tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah. Pada hari kiamat nanti orang tak endah dah. Kalau tuan-tuan lihat kereta BMW, kereta apa, Mercedes, kan menjadi tumpuan kerana dia mahal. Tapi dekat hari kiamat orang biar macam tu je, tak nak guna, walaupun harga dia mahal. Sebab hari kiamat nanti orang tak, harta dah tak ada nilai. Okey. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan nampak tak bila mana digunakan bi'rin, bi'rin ataupun bi'run adalah satu telaga. Bila sebut telaga mesti ada lubang kat bawah tanah. Jadi bila sebut telaga, dia telaga yang ada, kita panggil keliling tu untuk tutup supaya orang tak jatuh dalam. Kalau telaga sama lubang, telaga dalam tapi lubang dan tak ada pula yang batu keliling tu sebagai petanda dia adalah telaga, itu dipanggil sebagai jubbun. Kalau ada dinding batu bulat tu, itu dipanggil sebagai bi'run. Tuan-tuan lihat dalam surah Yusuf. Okey, juzuk yang ke berapa? Juzuk yang ke-12 7 line plus 1 page. 7 line plus 1 page. Tuan-tuan buka 7 line plus 1 page, juzuk yang ke-12. Di mana tu? Bukan 7 line plus 1 page, 8 line. Ayat atas sekali, ayat ke-15. Muka surat 237. Falamma dhahabu bihi wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabatil jubb wa awhayna ilayhi latunabbi'annahum bi amrihim hadha wa hum la yash'urun. Apabila mereka membawa Nabi Yusuf, zahababi makna bawa, membawa Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam. Zahaba mutaaddi dengan bi maknanya membawa. Okey. Dan mereka wa ajma'u, ijma' ulama. Ajma'al ulama'u. Ijma' maksudnya sepakat. Okey. Mereka sepakat untuk menjadikan Nabi Yusuf, memasukkan Nabi Yusuf mana? Fi ghayabatil jub, ke dasar telaga. Telaga tak ada air lah. Kalau telaga ada air, lemas dah dia. Tak ada air. Kalau ada air pun mungkin sikit sangat. Okey. Kemudian Allah Ta'ala wahyukan, wa awhayna ilaihi, Allah Ta'ala wahyukan kepada Nabi Yusuf, latunabbi'annahum bi amrihim wa hadha wa hum la yash'urun. Sesungguhnya kami akan menceritakan perbuatan ini kepada mereka sedang mereka tidak menyadarinya. Nanti di akhir kali kisah Nabi Yusuf, di akhir surah Nabi Yusuf, tuan-tuan akan lihat bagaimana Nabi Yusuf minta mereka cerita balik, dan Nabi Yusuf ceritakan kepada mereka balik kisah yang sebenar, bagaimana mereka telah mencampakkan Nabi Yusuf alaihi salatu wasallam dalam perigi, dan pada ketika itu Nabi Yusuf bukan orang biasa lagi, tetapi menjadi Menteri Kewangan Mesir, menjadi ahli kabinet Menteri Kewangan Mesir pada ketika itu. Okey. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jubbah mana pakaian, jubbah. Okey, jubbatun. Kalau kita sebutkan apa, ba'irun ajabbu, ba'irun apa, ajabbu, maknanya yang terpotong, sanam, iaitu apa, bonggol terpotong, ataupun dipotong bonggol dia, itu kita panggil ba'iru ajabbu. Sebab dia makna putus tau. Jubun ni maknanya putus, jabbun. Jubub maknanya apa, ardun ghalidh, iaitu kita panggil apa, tanah yang keras, tanah yang tidak subur, yang keras lah.
Kalau kita sebutkan apa lagi, naqatun jabba, naqatun jabba'u, maksudnya apa tu? Iaitu unta yang kudung, yang dia potong tangan, tak ada tangan. Tapi tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca dalam kitab fiqh, ada istilah dipanggil majbub. Untuk ini dalam bab fasakh, dalam bab munakahat, tuan-tuan akan jumpa fasakh. Seorang isteri boleh minta fasakh. Fasakh ni apa? Fasakh ini adalah satu perintah mahkamah untuk diceraikan suami isteri. Sebab apa ya? Perintah daripada mahkamah kerana adalah keaiban-keaiban yang mana mahkamah perintahkan. Contohnya seperti ibu susuan, isteri dan juga suami menyusu dengan ibu yang satu. Jadi pada ketika tu kita panggil apa? Faraq. Dipisahkan. Kena pasahkan segera. Perintah daripada mahkamah dan dikeluarkan satu surat lah daripada mahkamah. Bukan talak, tapi itu adalah fasakh. Tak boleh duduk sekali. Okey. Dan mereka bukan tak boleh duduk sekali je, tak boleh bersama dah. Tak boleh dikira terputus ikatan suami isteri itu. Okey? Jelas Jadi majbub ini adalah perintah daripada mahkamah atas permintaan suami ataupun isteri. Sama ada permintaan suami pun boleh, isteri pun boleh. Contohnya isteri gila, suami gila, boleh minta fasakh. Dan salah satu daripadanya adalah majbub. Majbub ni mana apa? Terputus. Zakar ataupun kemaluan lelaki terputus. Tak kira lah kemalangan ke sakit ke terputus, isteri boleh pergi ke mahkamah untuk tuntut cerai. Bukan cerai yang kita panggil fasakh. Fasakh macam cerai juga, tapi dia term, dia istilah dia. Okey. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Itu perkataan majbub. Okey? Dan juga perkataan jubbah ditashbihkan juga, digunakan juga sebenarnya untuk apa? Kita panggil untuk rumuh, untuk lembing yang mana mata lembing, sinan mata lembing itu diletakkan dalam sarung. Sarung itulah dipanggil sebagai jubbah. Ditashbihkan, sebab jubbah ni kita pun sarung juga pakai okey. Itu serba sedikit. Nanti kita akan masuk insya-Allah jubbun dalam huruf jim insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Cuma perbezaan yang ketara bi'run dan juga jubbun. Bi'run dia ada, kita panggil orang nak lalu tu, orang bila sebut tentang bi'run, kalimah bi'run, orang yang lalu dia akan nampak, oh ini tanda perigi. Okey. Kalau jubbun, orang tak tahu. Perigi kadang-kadang boleh terjatuh, orang lalu boleh terjatuh sebab tak perasan lubang dalam. Dipanggil sebagai perigi juga tu. Seperti mana dicampakkan Nabi Yusuf alaihissalam dalam jubbun, dalam perigi. Kemudian tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita bincang perkataan yang kedua adalah batara. Okey? Batrun ni terputus juga tau, putus. Tadi bi'run pun ada yang bi'run pula. Jubbun tadi makna putus juga. Tapi di sini batrun makna putus juga. Cuma kita kena faham bila sebut tentang batrun dia adalah terputus, tapi terputus bahagian belakang. Bahagian belakang dipanggil sebagai ekor. Untuk haiwan lah, manusia tak ada. Okey. Jadi bila kita sebut fulanun abtar, makna lelaki telah terputus belakang. Apa makna belakang? Makna tak ada keturunan tak ada. Idza lam yakun lahu aqibun yakhlufuhu, tak ada orang yang ganti ke tempat dia sebab dia tak ada anak, tak ada keturunan. Itu dipanggil sebagai abtar, terputus bahagian belakang juga, tapi bukan belakang ekor, makna anak-anak dia semua. Okey. Rajulun abtar ataupun jamak dia abatir. Apa maksud dia?
terputus juga. Boleh makna dua lah. Boleh makna terputus keturunan, boleh juga makna rajulun abtar, fulanun abtar, makna terputus daripada menyebut kebaikan. Orang tak ingat dah. Kita bila kita banyak buat kebaikan di kehidupan dunia, kita mati pun orang akan sebut-sebut nama kita tau. Okey. Di atas jalan tashbih, tariqut tashbih, dipanggil khutbatun batra. Batrun, tapi sebab khutbah tu muannas, jadi muannas bagi naat dia adalah batra. Khutbah yang batra, daripada batrun juga. Apa maksudnya? Bagi suatu khutbah, perkataan ataupun ucapan yang tidak disebut di dalam ucapan tadi nama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Nabi alaihi salatu wasalam, Nabi ada bersabda, kullu amrin, okey, la yubda fihi bi dzikrillah fa huwa abtaru. Abtaru daripada batrun. Kullu amrin la yubda fihi bi dzikrillah fa huwa abtaru. Setiap perkara yang dimulakan pada perkara tersebut, dimulakan perkara tersebut tidak menyebut nama Allah. Dimulakan satu perkara tak sebut nama Allah, maka fahuwa abtar, dia dikira telah terputus. Terputus apa? Terputus daripada rahmat Allah, terputus daripada barakah, berkat. Sebab tu setiap perkara kena baca bismillah. Perkara yang harus dan juga perkara yang baik. Tapi perkara yang haram tak boleh lah. Perkara yang makruh pun tak boleh baca bismillah. Nak makan wudu, tak perlu lah bismillah, sebab dia kan benda makruh. Tapi untuk benda-benda yang disunatkan atau perkara yang harus, yang mubah, boleh baca bismillah. Itu dituntut sangat untuk baca bismillah. Okey. Jangan nak isap rokok pun baca bismillah juga. Isap rokok haram, jadi tak boleh lah. Inna syani'aka huwal abtaru, iaitu al-maqtu' al-zikir, terputus sebutan. Sebab mereka sangka, orang-orang kafir Mekah ni, tak salah saya, seorang lelaki kafir, nama dia Wa'il bin As. Tapi tuan-tuan rujuk balik kitab tafsir. Ini apa yang istihdar dalam fikiran saya lah. Wa'il bin As, dia mendakwa Nabi SAW telah terputus penyebutan namanya apabila terputusnya umur, makna apabila telah mati. Okey, kerana dia tak ada keturunan. Dia tak ada keturunan, maka nama dia tak akan disebut. Sebab kita kalau ada anak pun, kita mati, orang akan sebut, ini anak si fulan, anak ayah dia orang baik, orang bagus, orang yang soleh, orang yang hebat. Orang akan sebut. Sebab apa? Sebab dia ada anak. Dia orang akan sebut, ini anak orang yang soleh, orang yang baik. Okey. Tapi Nabi SAW tak ada anak. Nabi ada anak, tetapi anak Nabi, anak lelaki semua mati waktu kecil. Ibrahim, Abdullah, Tayyib. Okey. Semuanya mati pada waktu kecil. Jadi tak ada yang besar, tak ada. Fatimah dia yang besar anak perempuan. Jadi sebab itulah Wa'il bin As, dia kata Nabi terputus sebutan nama Nabi. Orang tak sebut dah, sebab dia tak ada keturunan. Maka Allah Ta'ala bagi tahu, Allah Ta'ala ingatkan, yanqati'u dhikruhu huwallazi yashna'uhu. Siapa yang memburukkan Nabi, dialah terputus daripada kebaikan. Yang terputus, Allah Ta'ala jawab, sebenarnya Nabi tak terputus daripada kebaikan. Sepanjang hari sampai hari kiamat disebut nama Nabi. Yang terputus kebaikan adalah siapa yang benci Nabi, yang memburukkan Nabi, itulah yang terputus daripada kebaikan. Sebab itu Allah Ta'ala sifatkan Nabi SAW, wa rafa'na laka dhikrak. Allah Ta'ala sebut dalam alam nashrah laka sadrak, wa wada'na anka wizrak wa rafa'na laka dhikrak. Kami angkat kamu wahai Muhammad, kami angkatkan kamu sebutan nama kamu. Sebab Allah Ta'ala jadikan Nabi sebagai aban lil mu'minin, ayah kepada orang-orang beriman. Okey. Sebab itu kalau kita lihat
Nabi SAW, nama dia akan seiring dengan Allah. Di mana ada Allah, di situ Muhammad. Contoh, kita azan, asyhadu an la ilaha illallah. Lepas tu, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nampak? Ketika tahiyat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada sebutnya nama Allah, di situ ada nama Nabi SAW. Banyak lagi begitulah juga ketika ucapan alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, rasulina Muhammad. Okey, banyak lagi nama-nama sebutan Nabi akan disebut seiring dengan nama Allah Taala. Begitulah ketika semayang, kita tak sebut, walaupun sebut asyhadu an la ilaha illallah, tak sebut wa asyhadu anna Muhammadar Rasul, tak sah semayang kita ketika tahiyat akhir. Hari-hari kita sebut. Okey. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu perkataan abtar. Abtar ni dalam surah apa ya? Dalam inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Okey, abtar. Okey. Dan seterusnya perkataan yang ketiga. Itu tuan-tuan carilah dekat juzuk Amma juzuk 30. Itu tak boleh sebut muka surat kot. Tuan-tuan hafal surah tu. Surah Al-Kautsar. Okey. Sekarang kita lihat pula muka surat 72 ni, iaitu perkataan ba, ta dan juga kaf. Makna putus juga. Banyak makna putus, cuma tempat yang lain-lain. Okey. Tuan-tuan lihat battaka. Betul lah battaka? Putus juga dalam Quran, dalam mana? Dalam surah An-Nisa berapa lai? 8 lai. Surah 8 lai juzuk yang ke-5. Tuan-tuan buka juzuk ke-5, tuan-tuan buka 8 lai. Di tengah-tengah tu ada ayat. Wala udhillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum falayubattikunna adhanal an'ami wala amurannahum falayughayyirunna khalqallah وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا. Okey. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan kalau tengok perkataan battaka ni asalnya potong. Mana potong anggota atau potong bulu? Potong bulu, rambut potong bulu. Maka atau potong anggota itu dipanggil battaka. Okey, dia bukan macam tadi terpotong kemaluan, terpotong ekor. Itu istilah lain, term tu lain. Okey. Terpotong anggota telinga ke apa-apa anggota lah, anggota yang ada pada tubuh haiwan. Allah Ta'ala kata fala yubattikunna adhanal an'am. Okey. Apa maksud dia? Tuan-tuan lihat juzuk yang ke-5 8 lah saya beritahu tadi Muka surat yang ke-97, ayat yang ke-119. Wala udhillannahum wala umanniyannahum, dan pasti aku akan sesatkan mereka. Okey, ni syaitan ni, perkataan syaitan. Aku pasti akan memberi angan-angan kepada mereka, angan-angan yang tinggi, angan-angan kosong. Dan wala amurannahum, aku akan pasti perintahkan mereka, suruh mereka. Fala yubattikunna adhanal an'am, hendaklah mereka potong telinga haiwan mereka, telinga binatang ternak mereka, lalu mereka benar-benar memotongnya. Okey.
Menurut kepercayaan orang Arab jahiliah, binatang-binatang yang akan dipersembahkan kepada berhala-berhala ni haruslah dipotong telinga terlebih dahulu. Dan binatang yang seperti ini tidak boleh ditunggangi berhala. Binatang seperti ini tidak boleh ditunggangi dan tidak boleh dipergunakan lagi, serta harus dilepaskan saja. Ini i'tiqad, semua i'tiqad sesat lah. Maknanya binatang ternak nak sembahkan depan berhala mereka, depan Tuhan mereka ni, kena bagi, saya kena ada tanda dia potong telinga. Makna berhala ni adalah kita special untuk Tuhan kita. Dia kata, jadi tak ada siapa boleh tunggangi, tak ada siapa boleh gunakan untuk angkat barang ke apa, biarkan dia, lepaskan dia. Ini sedangkan ini bertentangan dengan akidah Islam. Sebab Islam suruh kita apa? Binatang boleh makan, sembelih boleh makan, boleh gunakan. Itu satu nikmat daripada Allah. Okey. Tuan-tuan, apa yang saya bagi tahu tuan-tuan, admin kita hari ni ada urusan. Dia minta maaf banyak, minta keuzuran kepada kita hari ni sebab dia ada urusan di luar. Dia dimintalah kepada tuan-tuan puan-puan yang ikuti pengajian kita yang boleh tulis. Saya bagi tahu tadi ayat keberapa, tuan-tuan tulislah. Saya memang tak sempat tulis. Okey, kalau tuan-tuan sempat tulis, tuan-tuan tulis, tinggalkan di ruangan komen supaya orang lain yang ikuti dapat cek balik. Okey. Ataupun mereka yang tak ikuti yang pengajian kita ini, yang mengikuti secara rakaman, nanti mereka akan tengok balik, mudah. Supaya kadang-kadang terlepas apa yang saya cakap, surah apa, jadi mereka boleh refer balik kepada tulisan tuan-tuan. Alhamdulillah tuan-tuan. Seterusnya pada muka surat yang ke-70 juga, iaitu batalam. Tabattala dan juga tabtilun. Tabattala yatabattalu tabattulan, iaitu makna patuh. Battala yubattilu tabtil, makna patuh juga sama. Dia makna putus juga sebenarnya. Nanti kita tengok battala dalam surah Al-Muzammil. Wadhkur isma rabbika watabattal ilaihi tabtila. Surah Muzammil juz 29, 6 lay plus 1 page. Juz 29, tuan-tuan buka 6 lay plus 1 page. Okey. Dia sebenarnya makna terputus juga. Cuma dia inqata'a fil ibadah, terputus dalam melaksanakan ibadat. Bukan terputus daripada ibadat, bukan. Terputus daripada dunia luar dan tenggelam dalam ibadat. Itu maksud dia. Tabattal. Okey. Dan juga mengikhlaskan niat. Makna terputus daripada segala urusan dunia luar, hubungan luar, dan tenggelam dalam ibadat, ikhlas dalam beribadat. Itu dipanggil tabattal. Wa idza marru bihim yataghamazun qulillahu thumma dharhum fi khawdihim dharhum. Tuan-tuan lihat, la rahbaniyah wala tabattul fil Islam. Tidak ada rohbaniyah. Rohbaniyah, apa maksud rohbaniyah? Duduk seorang-seorang beribadat kepada Allah. Wala tabattul, dan juga tidak ada tabattul fil Islam. Dalam Islam tak ada tabattul. Macam mana tu? Nabi kata. Maksudnya tabattul di sini, apa maksud tak ada tabattul dalam Islam? Tabattul bukan makna terputus dengan dunia luar buat ibadat. Tak ada dalam Islam. Maksudnya tabattul di sini adalah al-inqita' anin nikah. Tak nak nikah, terputus daripada nikah, tak nak nikah. Yang penting aku nak buat ibadat je, tak nak nikah, tak nak kahwin. Sedangkan Nabi pun kahwin sebab Nabi manusia. Jadi maksudnya tabattul yang mana tenggelam dalam ibadat, tak nak nikah, maka itu bukan cara Islam. Okey? Sebab itu dikatakan kepada Maryam, dipanggil apa? Maryam al-Azra al-Batul. Maryam alaiha salatu wassalam dipanggil Maryam al-Azra al-Batul. Apa makna Azra? Makna dara. Itu dipanggil Maryam. Kemudian al-Batul makna kuat ibadat, tenggelam dalam ibadat. Sebab dia tak kahwin, tapi dia ada anak lah. Maryam alaihi salatu wassalam, anak Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Jadi bila sebut Maryam al-Azra al-Batul, makna al-munqati'ah, yang terputus daripada laki-laki. Dia tak ada hubungan dengan mana-mana laki-laki. Okey?
terputus daripada nikah bermaksud tak nak nikah, tak nak kahwin, dan tak suka pun kahwin, itu adalah mahzur. Itu adalah mahzur, makna apa? Perkara yang dilarang kerana perintah Allah Subhanahu wa taala, wa ankihul ayama minkum wassalihin min ibadikum wa imaikum. Kita bincangkan semalam ayat ni, 2 kali kita bincang semalam dalam surah An-Nur. Tuan-tuan boleh buka sendiri surah An-Nur, berapa lai? 6 lai plus 1 page. Bermula daripada juzuk 18. Juzuk 18, tuan-tuan buka 1 lai, 2 lai sampai 6 lai plus tambah 1 page. Ayat di sebelah kiri, ayat atas sekali, tuan-tuan lihat. Wa ankihul ayama minkum wassalihin min ibadikum wa imaikum. Okey, makna kamu kahwinkanlah ayama. Ayama ni siapa? Yang kita bincang baru semalam, kita bincang. Ayama asalnya adalah kepada perempuan yang tak punyai suami. Tak ada suami, tak kahwin, tapi digunakan juga untuk suami yang tak beristeri. Okey, jelas okey. Kemudian yang keduanya, dia bertentangan dengan hadis Nabi. Apa dia? Tanakahu takthuru. Kamu berkahwinlah, kamu nikahlah, takthuru, kamu akan jadi ramai. Fa inni ubahi bikumul umam yaumal qiyamah. Fa inni ubahi, Nabi kata aku berbangga dengan sebab kamu umat yang ramai pada hari kiamat nanti. Fa inni ubahi bikumul umam yaumal qiyamah. Aku bangga dengan umat-umat yang ramai dengan sebab kamu, kerana kamu berkahwin pada hari kiamat nanti. Jadi maksudnya, siapa yang tak suka kahwin, tak nak kahwin, maka itu adalah perkara yang mahzur, yang dilarang dalam Islam kerana bertentangan dengan ayat Quran, bertentangan dengan hadis Nabi. Iaitu bertentangan dengan nas daripada Quran, bertentangan nas daripada hadis Nabi. Perintah Nabi fi'il amar, tanakahu wa ankihu. Dalam Quran, wa ankihul ayama minkum wassalihin min ibadikum wa imaikum. Wa ankihu adalah fi'lul amar, perintah daripada Allah. Dalam hadis Nabi, tanakahu takthuru, kamu berkahwinlah, kamu menjadi ramai. Okey. Okey, itu juga fi'il amar. Tanakahu, tanakaha ya tanakahu, tanakah. Okey, tanakahu fi'lul amar. Jadi tuan-tuan buka suratul Muzammil, juzuk 29. Muka surat 5, 7, 4. Pada ayat yang ke-8, wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Dan sebutlah nama Tuhanmu dan beribadatlah kepada Tuhanmu dengan sepenuh hati, bersungguh-sungguh maknanya. Okey tuan-tuan, kita pun dah bincangkan dulu. Kalau tuan-tuan masih ingat, wazkuris marabbika wa tabattal. Tabattal daripada tabattala yatabattalu tabattulan. Ilaihi tabtila. Tabtila maf'ul mutlaq, tapi bukan di atas wazan tabattala, wazannya berbeza. Battala yubattilu tabtilan. Tuan-tuan nampak tak? Wadhkurisma rabbika wa tabattal. Wa tabattal fi'lul amar. Okey, tabattal daripada fi'il amar, fi'il madhinya adalah tabattala. Kemudian ilaihi tabtila. Tabtila fi'il amar, fi'il madhi dia adalah bukannya tabattala tapi battala. Nampak tuan-tuan yang mengaji surah, tuan-tuan akan lihat atas wazan tabattala, atas wazan battala. Ada perbezaan tu. Perbezaan yang sangat halus. Sebab apa Quran tak sebut wadhkurisma rabbika wa tabattal ilaihi tabattula. Sebab itulah masdar dia tabattala ya tabattalu tabattulan. Sebab apa? Kita dah bincangkan, tuan-tuan lihat balik versi-versi yang lama, siri yang lama kita dah sebut dalam surat tadabbur kita. InsyaAllah tuan-tuan akan jumpa.
Okey. Okey. Kemudian kita lihat lagi muka surat 72 ini, iaitu batha. Batha yabuthu makna berselera atau mengembangkan. Imbatha makna berkembang, bertaburan. Batha. Tuan-tuan jumpa batha dalam Quran Al-Karim. Okey. Batha ni maksudnya apa? Maksudnya at-tafriq. Isaratu syai', iaitu berselerakan, berterbangan. Berpecah-pecah. Seperti mana tanah pasti akan berselerakan bila ditiup angin, berselerak. Okey. Dalam Quran, daripada imbatha yang bathu ada mumbatha, ismul maf'ul. Apa dia? Haba'am mumbatha, habuk yang berterbangan, berselerakan. Juzuk 19 Suratul Furqan, page yang pertama sekali. Apa ayat awal ya? Wa yawma tashaqqaqus samaa'u bil ghamam. Bukan, tuan-tuan lihat. Sebenarnya saya tak ingat dia punya ayat awal Wa qadimna kot. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an manthura. Nampak manthura. Ayat ke-23 daripada suratul Furqan. Muka surat 362. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an manthura. Jelas Manthura ni dia bukan kata imbatha yang bathu imbathan. Dia boleh juga sebagai masdar mimi mumbatha. Masdar dipanggil masdar mimi. Ayat ke berapa? 23 Mumbatha haba'an mansura. Ini bukan saya minta maaf silap Ini dalam kita bincangkan perkataan batha, bukan daripada nathara. Ini nathara, mansura. Okey, mansura, haba'an mansura adalah daripada perkataan nathara, ismul maf'ul, dia adalah mansura. Okey, silap, kita tak bincang perkataan nunsara, kita bincang perkataan batha, walaupun maknanya hampir sama, lebih kurang sama Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an manthura. Ya haba'an mumbatha. Haba'an mumbatha di mana ya? Saya tak istihdar, saya tak apa ingat di mana ayat dia. Saya ingat haba'an mansura. Tuan-tuan carilah. Ada dalam Quran, insya-Allah ada. Kemudian kita lihat apa nama ni, wa bassa fiha min kulli dabbah. Ini dalam awal suratul Luqman juzuk 21 Betul? Juzuk 21, tuan-tuan lihat awal suratul Luqman. Di mana tu muka surat yang ke 411. Ayat ke-10. Khalaqas samawati bighairi 'amadin tarawunaha wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa batha fiha min kulli dabbah
وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. Okey. Dan kamu dan Allah Ta'ala mengembang biakkan segala macam jenis makhluk, mengembangkan. Okey. Dalam awal surah An-Nisa ayat pertama pun saya rasa ada tu. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما nampak وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام Innallaha kana alaikum raqiba. Okey. Batha Batha yabathu Batha yabathu ataupun yabuthu. Jadi batha yabuthu dia ismul maf'ul adalah mabthuth. Tuan-tuan lihat dalam suratul Qari'ah, wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Al-qari'atu mal-qari'atu wa ma adraka mal-qari'ah Yawma yakunun nasu kal-farashil mabthuth وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ. Okey. Yauma yakunun nas, pada hari jadilah manusia seperti farashil mabthuth. Apa farash? Butterfly, farash, betul? Seperti kupu-kupu. Yang berterbangan, mabthuth, yang berselerakan. Okey. Mana manusia ni selepas mana duduk diam dalam kubur, tersembunyi dalam kubur, tiba-tiba bila dibangkitkan daripada kubur, berselerakan, penuh manusia. Itu maksud dia. Dan juga batha yabuthu, dia tak sebut dekat sini tau, tapi sebenarnya ada satu lagi, bathun, maknanya kesedihan, sedih. Kisah Nabi Ya'qub dan juga Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Nabi Ya'qub kata apa? Qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Juzuk yang ke-13. Bawah sekali, berapa lai? Satu lai, dua lai, tiga lai bawah sekali. Tiga lai juzuk 13 bawah sekali. Tuan-tuan lihat. Dalam surah Yusuf ni. Bukan tiga lai, tuan-tuan, dua lai je. Saya silap, bukan tiga lai, dua lai saja. Dua lai juzuk yang ke-13. Dua lai juzuk berapa? Juzuk yang ke-13. Qala innama, muka surat 245 ayat yang ke-86 surah Yusuf. Okey. Nabi Ya'qub telah berkata, sesungguhnya hanya senya ashku, aku mengadu, bathi, kesedihanku. Bathi, bathun ini maksudnya ghammi, kemurunganku, kesedihanku. Okey. Aku sembunyikan kesedihan aku. Wa huzni. Huzni apa makna sedih juga?
huzni makna sedih, bathi ni ada makna kesusahan, kesedihan, kemurungan. Aku mengadu kemurungan, kesedihan aku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Dalam ni tak ada tau. Dalam buku ni, buku 170 tu tak ada. Jadi tuan-tuan tambahlah. Dalam kat situ bathun, ada satu lagi maknanya adalah kemurungan atau kesedihan. Okey. Kemudian imbatha. Imbatha. Tadi itulah daripada imbatha mumbatha. Yang kita baca fakanat haba'an mumbatha. Itu mumbatha ismul maf'ul daripada imbatha. Okey, jelas Kalau tuan-tuan tahu di mana ayat membasah tu, tuan-tuan bagi tahu lah. Saya tak jumpa cari di mana. Tapi ada dalam Quran. Okey. Okey tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita terus lagi membincangkan perkataan perkataan yang terakhir lah hari ini insya-Allah saya kira. Dah hampir 1 jam dah, iaitu ba jim sin imbajasa terpancut. Okey. Bajasal ma, imbajasa makna infajara. Tetapi imbijas lebih banyak tau. Tuan-tuan, kita dah bincang tentang sebenarnya dalam slot tadabbur kita perbezaan antara suratul Yusuf, perbezaan antara suratul Baqarah dan juga suratul A'raf juzuk yang ke-9. Tuan-tuan lihat dalam suratul Baqarah. Dalam suratul Baqarah tuan-tuan lihat juzuk yang pertama. Okey, berapa lai tu? 4 lai. Juzuk pertama. Muka surat 9 ayat ke-60 suratul Baqarah. Wa idistasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asakal hajar fanfajarat minhu 12 'ayna qad 'alima kullu unasin mashrabahum Kulu washrabu min rizqillahi wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Okey. Itu makna infajara, terpancar daripada 12 mata air. Tapi tuan-tuan lihat juzuk 9 5 lai. Sama ya, lebih kurang, cuma dia gunakan, tak guna fan infajara, dia gunakan fam bajasat, tapi makna dia sama. Kita lah huraikan dalam slot tadabbur apa perbezaan antara imbajasa dan juga infajara. Makna sama, terpancut juga, terpancar. Juzuk 9 5 lai, tuan-tuan tengok muka surat 171 ayat yang ke 160, ayat dia panjang lah. Wa qatta'nahum اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.
Tuan-tuan lihat sebenarnya perbezaan antara suratul Baqarah muka surat 9 tadi dengan suratul A'raf ini sudah pasti berbeza. Tuan-tuan lihat dalam suratul Baqarah tadi, wa idh istasqa Musa liqaumihi, Nabi Musa yang minta kepada Allah. Nabi Musa minta kepada Allah supaya Allah Ta'ala beri minum kepada kaum dia. Tapi dalam ayat ni Nabi Musa tak minta, tapi Allah Ta'ala yang berikan, Allah Ta'ala yang ilham, wahyukan. Tengok pada ayat yang ke 160 ni, suratul A'raf yang saya bagi tahu tadi, wa auhayna ila Musa, Allah Ta'ala telah wahyukan kepada kamu wahai Musa ketika mana kaum kamu minta minuman. Allah Ta'ala kata, okey, anidrib bi'asakal hajar. Okey, tuan-tuan tengok pada juzuk yang pertama tadi. Juzuk yang pertama tadi ayat yang ke berapa? 60. Wa idh istasqa Musa, Nabi Musa yang minta air kepada kaum dia. Allah Ta'ala kata, ketuk, pukul tongkat, dengan tongkat kamu pukul kepada batu tadi. Fanfajarat min husnata asyrata aina. Okey, dalam ayat 160 ni suratul A'raf, Allah Ta'ala wahyukan kepada Nabi Musa disebabkan apa? Kaum dia minta. Bukan Nabi Musa yang minta, kaum dia minta kepada Nabi Musa. Okey. Jadi tuan-tuan, al-imbijas infambajasat, lebih banyaklah air ni terpancar lebih banyak. Kalau ikutkan fanfajara dengan imbajasa, kalau tak salah saya, tuan-tuan kena rujuk refer balik. Saya tak apa nak ingat slot tadabbur kita yang dah sudah lama. Apa yang saya ingat saya, imbajasa itu adalah lebih banyak berbanding dengan infajara. Okey, imbajasa ni maknanya dia keluar air terpancar daripada bumi lebih banyak. Tapi kalau infajara terpancar daripada bumi juga, tapi tak banyak sangat. Dan keluarnya daripada sempat yang sempit, mata air tempat kecil je lah, tapi keluar air banyak. Cuma al-infijar, infajara yanfajiru, dia boleh dua, dia lebih makna umum. Sama ada keluar daripada tempat yang kecil ataupun keluar daripada tempat yang besar. Itu juga dipanggil sebagai infajara. Tapi kalau kita sebut imbajasa, dia memang tempat yang kecil, apa yang kita panggil manba, tempat sumber air terkecil. Okey, tempat keluar air tu. Okey, tuan-tuan lihat digunakan perkataan apa nama fajjara, fajjara digunakan di mana daqal makhraj, tempat yang sempit. Allah Ta'ala guna dua tempat. Wa fajjarna khilalahuma nahara dalam suratul Kahfi. Kemudian wa fajjarnal arda uyunan faltaqal ma'u ala amrin qad qudir. Tapi Allah Ta'ala tak kata bajasna. Allah Ta'ala tak kata bajasna, tapi Allah Ta'ala kata fajjarna. Nampak tak? Tuan-tuan lihat dalam suratul Qamar. Suratul apa? Qamar. Juzuk 27. Ayat 529 bukan ayat muka surat 529, ayat ke-12 suratul Qamar. Wa fajjarnal arda uyunan faltaqal ma'u ala amrin qad qudir. Ayat ke-12. Tuan lihat, Allah Ta'ala jadikan bumi ni memancarkan mata air, maka bertemulah air-air itu sehingga membuak dan menimbulkan keadaan bencana yang telah ditetapkan. Sebenarnya tempat dia kecil je, mata air keluar, tapi banyak tempat. Wa fajjarnal arda uyunan. Nampak uyun tu adalah jamak.
jamak kepada ainun. Mata air bukan satu, dia keluar sikit tapi banyak tempat, jadi lama jadi banyak. Bila banyak membuak menimbulkan bencana, akan jadi azab balak, air tinggi, banjir teruk. Okey, kemudian itu maksudnya kita nak bagi tahu digunakan perkataan fajjara ni, tempat sumber, manba', masdar, tempat yang sempit, keluar dia, tempat keluar tu. Okey, satu lagi dalam suratul Kahfi, dekat mana tu suratul Kahfi? Tuan-tuan lihat muka surat 297 ayat 33. Kiltal jannataini atat ukulaha wa lam tadhlim minhu syai'a wa fajjarna khilalahuma nahara. Okey, wa fajjarna khilalahuma nahara. Apa ayat 33 kata? Iaitu kami Allah Ta'ala alirkan sungai di celah-celah kedua kebun ini, pancarkan sungai di celah-celah dua kebun ni. Okey, jadi nak bagi tahu fajjara ni sebenarnya tempat yang sempit. Okey, fajjar. Okey tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, cukup sekadar itu dulu. Kita insya-Allah nanti kita akan bincangkan perkataan bahasa banyak mungkin kita sambung minggu depan ni. Untuk perkataan ba ni saya rasa mengambil masa dalam 3-4 hari juga. Silap-silap 1 minggu kita habiskan huruf ba saja. 1 minggu. Sebab ba, huruf ba yang ada satu ba, makna huruf ba yang punya satu kotak merah banyak juga, seperti huruf alif. Dia memerlukan kesabaran daripada tuan-tuan dan juga perempuan yang mengikuti pengajian kita. Alhamdulillah tuan-tuan, itu antara beberapa perkara kalimat mufradat yang kita bincang. Walaupun sikit tuan-tuan tak apa, banyak sikit tak menjadi ukuran, tetapi sekadar mana kita dapat menguasai dengan baik apa yang kita belajar, itu adalah yang terbaik setakat ini. Okey tuan-tuan, sekarang slot yang kedua. Jangan lupa tuan-tuan, kita berada dalam pengajian tadabbur Al-Quranul Karim. Tuan-tuan yang tidak ada Quran terjemahan, ambil dulu Quran terjemahan, ambil buku nota tulis di mana perbincangan kita, ayat ke berapa, dan highlightkan kalimah mana yang kita nak bincangkan. Alhamdulillah tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita lihat dalam surah Hud ayat ke-22 dan juga surah Nahl ayat ke-109. Tuan-tuan lihat ayat dalam surah Hud, la jarama annahum fil akhirati humul akhsarun. Okey, jelas digunakan apa? Akhsarun. Sebab apa akhsar? Akhsar makna ismu tafdil, yang paling rugi. Mereka lah yang paling rugi. Dalam suratul Nahl, suratul Nahli juzuk ke-14 ayat ke-109, Quran guna ismul fa'il, laisa ismu tafdil, bukan isim tafdil tapi isim fa'il. La jarama annahum fil akhirati humul khasirun. Kita nak highlightkan di mana akhsarun dan juga khasirun. Ayat yang sama, kalimat yang berbeza, iaitu akhsarun ismu tafdil yang paling rugi, al-khasirun adalah orang yang rugi. Apakah rahsia perbezaan dalam surah Hud dan juga dalam surah An-Nahl? Sebenarnya tuan-tuan kena lihat, kita tak dapat nak faham tau kalau kita baca sekadar ayat yang saya bacakan tadi. Tuan-tuan kena refer balik ayat ke-19 dan juga ayat yang ke-22, 19 sehingga 22, juzuk ke-12 surah Hud. Tuan-tuan lihat, kita buka Quran dulu, juzuk 12, satu line satu line satu page juzuk 12, satu line plus satu page. Ayat berapa ni? Ayat yang muka surat 223. Ayat bawah sekali,
iaitu ayat ke-19. Alladzina yasudduna an sabilillahi wa yabghunaha 'iwajan wa hum bil akhirati hum kafirun. Okey. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. Okey. Ayat ke-21. Mereka itulah orang yang merugikan dirinya sendiri dan lenyaplah daripada mereka apa yang selalu mereka ada-adakan. Pasti mereka itu di akhirat menjadi orang yang paling rugi. Sebab apa ya tuan-tuan? Tuan-tuan lihat pada ayat ke-19. Orang yang menghalang, yasuddun, menghalang orang lain an sabilillah, daripada jalan Allah, wa yabghunaha 'iwajan, mereka mencari jalan kebengkokan. Jalan bengkok, tak cari jalan lurus, jalan sesat. Wa hum bil akhirati hum kafirun, mereka di akhirat nanti adalah mereka ni orang-orang kafir. Sebab itu pada ayat yang ke-20 disebutkan yudha'afu lahumul azab, digandakan azab bagi mereka. Mana orang itu tidak mampu menghalang Allah untuk mengazab mereka di bumi, dan sekali-kali tiadalah bagi mereka penolong selain pada Allah, siksaan mereka dilipat kali gandakan. Sebab apa ya? Tuan-tuan lihat dalam, tuan-tuan kena highlightkan dalam surah Hud, kerugian, akhsarun ismut tafdil, kerugian yang menimpa mereka. Yang menimpa siapa? Kerugian yang menimpa orang-orang kafir dipanggil akhsar, paling rugi. Sebab mereka bukan sekadar mereka kafir, tapi mereka menghalang orang-orang yang nakkan Islam, yang nakkan jalan Allah. Okey. Tuan-tuan lihat dalam surah An-Nahl. Ayat yang ke berapa tadi? 14, 9 lain, 14. Tuan-tuan lihat. Muka surat 277. Tuan-tuan lihat, bukan 279. 279. Tuan-tuan lihat bermula ayat 107 sampai 109. Tuan-tuan lihat, zalika bi annahu mustahabbul hayatad dunya 'alal akhirati wa anna Allah la yahdil qaumal kafirin. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. Sebab mereka ni memilih, mengutamakan kehidupan dunia berbanding akhirat. Mereka yang sesat, tapi mereka tak halang orang lain tau. Dalam ayat ni tak sebut pun menghalang orang lain. Di dalam kitab Burhan yang milik Imam Kirmani, dia kata apa? Dalam surah Hud, humul akhsarun, kerana mereka adalah yang menghalang manusia dari perjalanan Allah. Kemudian mereka tu sendiri sesat dan mereka menyesatkan orang lain. Kerana itu mereka dipanggil akhsarun dalam surah Hud. Digandakan azab bagi mereka. Dalam surah An-Nahl, dia tak halang orang lain, setakat diri dia saja sesat. Jadi itu dipanggil khasirun, tak perlu isim tafdil. Dalam mana lebih ringan berbanding dengan akhsarun ism tafdil, yang paling rugi. Tuan-tuan, itu adalah slot tadabbur kita dalam surah An-Nahl dan juga surah Hud. Yang kedua kita nak ajak tuan-tuan lagi kita tadabbur adalah ayat surah Al-Baqarah ayat ke-45 dan juga surah Al-Baqarah juga
ayat ke-153. Ayat 45 juzuk yang pertama, ayat 153 juzuk yang kedua. Okey. Tuan-tuan lihat suratul Baqarah ayat 45. Okey. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Apa maksud dia 45? Tuan-tuan lihat, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan solat. Cara kamu nak minta pertolongan kepada Allah, kamu bersabar dan kamu solat. Wa innaha, sesungguhnya solat itu adalah lakabiratun, benar-benar berat tau. Illa 'alal khashi'in, melainkan kepada orang-orang yang khusyuk, maka dia tak berat. Okey, solat ni. Ayat yang lebih kurang sama pada muka surat yang ke-23, ayat 153. Ayat bawah sekali muka surat 23. Okey, ayat 23, bukan ayat, muka surat 23 ayat 153 daripada suratul Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang beriman, mintalah tolong kepada Allah dengan cara bersabar dan juga solat. Sama macam tadi. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Tuan-tuan kena ingat, sebenarnya perbincangan kita ni berkisarkan apa? Ibu dia adalah fawasilul ayah. Saya nampak tuan-tuan tulis dalam ruangan komen fawasilul ayah, bukan fawasilul ayah. Fawasilul ayah. Fawasilul ayah maksudnya di akhir-akhir fawasil, fa waw alif sad lam. Fawasilul ayah makna di akhir ayat. Macam tadi kan akhir ayat tadi khasirun dengan akhsarun. Sekarang ni di akhir ayat juga. Ayat sama, ayat yang awal sama, ista'inu bis-sabri was-salah, tapi di akhir ayat dia berbeza. Wa innaha lakabiratun 'alal khashi'in pada ayat ke-45 suratul Baqarah, dan juga pada ayat ke-153 suratul Baqarah, innallaha ma'as sabirin. Okey, tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, dhamir yang ada pada dhamir, kata ganti nama yang ada pada ayat ke-45 muka surat 7 tu, wa innaha, ha tersebut adalah kembali kepada solat. Solat itu amat berat. Bila ha tersebut kembali kepada solat, sudah pasti ditutupi ayat tersebut dengan perbincangan solat. Nampak tak? Wa innaha lakabiratun, ayat 45. Ha tu adalah solat. Lakabiratun illa 'alal khashi'in, sudah pastilah bila ha tersebut dengan solat, mana ditutupi ayat tadi mengenai dengan solat. Solat ni mana berat, melainkan orang-orang yang khusyuk dia akan rasa ringan. Tuan-tuan lihat pada ayat 153 suratul Baqarah. Okey. Dia berakhir bukan dengan solat. Innallaha ma'as sabirin. Orang-orang yang bersabar. Dia tak sebut solat. Orang-orang yang bersabar. Okey. Jadi saya nak seru tuan-tuan, nak ajak tuan-tuan kita lihat tadabbur. Ayat yang pertama, kalau tuan-tuan lihat ayat yang pertama, nampak ayat pertama Ayat pertama tu masuk ayat 43 tadi, ayat yang ke-45 tadi. Tuan-tuan lihat balik siyaqul ayah, konteks cerita ayat tadi. Tuan-tuan tengok ayat ke-43. 43 tu cerita tentang apa? Cerita tentang solat tu. Wa aqimus salata wa atuz zakata wa ruk'u ma'ar raki'in. Dirikanlah solat dan juga tunaikanlah zakat, dan juga rukuklah bersama dengan orang-orang yang rukuk. Ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Wasta'inu bis-sabri was-salah
wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Tengok ayat tu mengenai dengan solat, bermula ayat 43. Tunaikan solat, tunaikan zakat. Okey tuan-tuan, berbeza dengan ayat 153 surah Al-Baqarah. Dia tak cerita tentang solat. Tuan-tuan lihat. Disudahi dia dengan perkataan sabar. As-sabirin, orang-orang yang sabar. Sebab apa? Siyaqul ayah mengkehendaki sabar. Siap konteks cerita, tapi bukan konteks cerita sebelum, selepas. Tengok ayat selepas dia 154. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Nampak? Diulang balik. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Siapa yang orang-orang sabar tu? Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Okey, tuan-tuan nampak ayat 154 sampai 156. Okey. Tuan-tuan lihat ayat yang pada ayat ke-53 tadi, ayat ke berapa? 45 tadi, itu cerita tentang solat. Tapi sekarang ini cerita tentang sabar. Sebab akhirnya sabar. Innallaha ma'as sabirin pada ayat 153. Tuan-tuan lihat. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah. Jangan kamu katakan pada ayat 154. Jangan kamu katakan apa dia kepada orang yang dibunuh di jalan Allah amwatan. Jangan katakan dia mati. Bal ahya, sebenarnya orang mati syahid ini hidup. Walakin la tash'urun, tapi kamu yang tak tahu. Walanabluwannakum bisyai'in, Allah Ta'ala uji kamu dengan sesuatu. Uji, bila uji ada kaitan rapat dengan sabar. Uji kamu dengan sesuatu daripada ketakutan, kelaparan, kekurangan daripada harta dan juga jiwa. Banyak mati macam Covid ni, hari-hari ada orang mati. Kekurangan atau kekurangan jiwa, makna mati. Kekurangan harta, miskin. Wasamarat, buah-buah pun jadi kurang. Wa basyiris sabirin, berilah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar. Siapa orang yang bersabar? Alladzina idza asabathum, bila mana menimpa kepada mereka musibatun, satu musibah, mereka kata apa? Qalu, mereka kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Okey, kami milik Allah dan kepada Allah lah kami kembali. Okey, jelas? Bila ditimpa musibah ni, Nabi tengah duduk, tiba-tiba terpadam api. Terpadam pelita Nabi. Terpadam pelita Nabi. Pelita itu api lah. Nabi kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aisyah kata, wahai Rasulullah, pelita je pun padam. Pelita je padam. Nabi kata setiap musibah, apa-apa musibah tak ada api, gelap lah. Blackout. Habis gelap. Asalnya kita tengah buat apa? Tengah tengok TV ke, tengah tulis ke, tengah baca, tiba-tiba terpadam. Maknanya satu musibah. Jadi ucapkanlah seringan-ringannya pun, ucaplah seringan-ringan musibah pun inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sehingga pernah sekali Nabi terputus tali selipar. Tali selipar terputus. Itu pun musibah. Nabi menyebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tuan-tuan yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira sudah cukup untuk hari ini pengajian kita. 1 jam lebih 1 jam. InsyaAllah kita akan bertemu kembali sesi tadabbur kita. Ada banyak lagi kita nak bincangkan, tapi dalam topik fokus tarkis kita pada fawasilul ayah, di hujung ayat. Okey tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan, puan-puan. Walaupun hari Jumaat tuan-tuan masih setia bersama dengan kami, dengan page kami untuk mengikuti, mendalami pengajian-pengajian Al-Quranul Karim yang membincangkan tentang kalimah-kalimah vocabulary Al-Quranul Karim yang mana akan menambah kosakata tuan-tuan. Walaupun perkataan Quran ada yang perkataan yang jarang-jarang diguna, tapi tak jadi masalah
sebenarnya perkataan tersebut cabangannya cukup banyak. Alhamdulillah tuan-tuan, tuan-tuan yang terlepas pengajian kita ni, kita dah ke seri 150, boleh layari page Facebook kami Pusat Tahfiz At-Taqwa, boleh layari juga YouTube kami, okay, Pusat Ilmu At-Taqwa. Di sana pelbagai pengajian nahwu dan juga sharaf, pelbagai pengajian termasuklah pengajian kita teknik faham dan hadam kata dasar Al-Quran, semuanya berada di sana insya-Allah. Dan kita ada playlist, tuan-tuan tekan je untuk lihat satu video daripada kita, tuan-tuan boleh pilih siri berapa yang tuan-tuan nak. Okey, jangan lupa tuan-tuan, akhir kalam, akhir bicara kita pada pagi ini, sama-sama kita selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Tuan-tuan jangan lupa tekan butang share supaya ramai yang berdapat mengikuti pengajian kita ataupun baru nak tahu page kita ni. Tuan-tuan tekan, insya-Allah mungkin ada friend tuan-tuan yang baru terjumpa page kita yang nak mengikuti pengajian Al-Quran, maka tafadhalu, dipersilakan, kita alu-alukan kedatangan tuan-tuan. Cukup sekadar itu. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.